Kalau tadi kita dah berkenalan dengan individu yang saya percaya memang sangat luar biasa lah. Boleh bela katak sehingga 30 jenis katak. Tapi sekarang ni kita nak tahu juga fungsi katak dalam ekosistem kita. Kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Marina Muhammad Top atau Muhammad Tah, pensyarah ekologi dan pengurusan hidupan liar yang sudah pun berada dalam talian. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Waalaikumsalam, saya sihat. Diharap di sana pun sihat semua ya. Alhamdulillah sihat. Setakat ini masih teruja dengan melihat kepada pencinta amphibian katak ini. Saya percaya doktor pun antara yang mengkaji juga. Doktor, mungkin kita dalam melihat kepada keseronokan, mereka ni berkongsi tentang keunikan katak ini. Tetapi dari sudut yang lebih besar, doktor, alam sekitar. Ini adalah bioindikator. Mungkin boleh terangkan dengan lebih jelas secara ringkas ni doktor berkaitan dengan peranan katak dalam hidupan alam sekitar ini? Okey, terlebih dahulu ya, kita bila bercakap berkaitan katak tadi, kita dah banyak kan tadi diulas berkaitan dengan jenis-jenis katak kan? Betul. Yang pertama sekali mungkin kita kena faham ya berkaitan dengan ciri katak itu sendiri kan? Jadi katak ni dia mempunyai kulit yang licin kan, yang basah, tapi itu kita refer kepada katak lah. Kalau kodok tadi kita dah dengar berkaitan dengan kulitnya lebih kasar sedikit dan dia lebih suka kepada satu kawasan yang lebih kering. Jadi dalam habitat sebenar kita ada pelbagai seperti hutan kan. Hutan itu adalah habitat semula jadi katak lah. Tapi di persekitaran kediaman kita juga katak boleh menghabitat, betul tak? Betul. Jadi peranan katak ni sebenarnya penting. Ada beberapa peranan yang utama, tapi saya sentuhlah sedikit berkaitan dengan peranan katak sebagai pelengkap rantai makanan dalam ekosistem. Daripada sekolah rendah kan kita belajar berkaitan dengan rantaian makanan kan. Betul. Jadi katak ni biasanya dia kita tak nampak sebab dia aktif waktu malam kan. Betul. Tapi sebenarnya pada waktu siang katak tu ada di persekitaran kita. Cuma dia melindungi diri dia lah sebab panas. Panas dia tak tahan. Jadi dia kena berada di kawasan-kawasan yang dilindungi. Jadi pemangsa akan mencari katak-katak ni. Kalau kita lihat katak ni dia di dalam rantai makanan dia adalah makanan kepada haiwan lain seperti burung bangau kan, ikan-ikan yang besar. Malah ada katak-katak yang lebih besar makan juga katak yang saiznya lebih kecil. Yang keduanya adalah sebagai dia pengawal serangga proses lah. Tadi kalau dia di dalam kaptif atau kita pelihara, kita beri dia makan lipas kan. Tapi kalau di persekitaran semula jadi, katak ni juga makan serangga lain seperti lipas hutan kita. Lipas-lipas yang berada di persekitaran hutan misalnya. Dan yang paling penting sebenarnya adalah peranan katak ni sebagai bioindikator lah. Bioindikator. Jadi boleh saya ulas sedikit ya berkaitan dengan bioindikator ni. Bioindikator ni sebenarnya kita refer atau merujuk kepada tumbuhan, haiwan ataupun mikroorganisma yang kita gunakan sebagai penunjuk alam sekitar. Jadi kalau ada perubahan terhadap fizikal haiwan tersebut, misalnya sekarang kita tengah cerita pasal haiwan kan, fizikal haiwan tersebut, kelakuan haiwan tersebut, jadi kita boleh memberikan satu ramalan, satu petunjuk kepada kesihatan hutan itu sendiri. Contohnya apa itu bioindikator. Okey, doktor, kita nak tahu juga kalau di dunia ni ada lebih kurang 7,000 spesies katak. Tapi kalau di Malaysia sendiri bagaimana, doktor? Okey, kalau di Malaysia saya merujuk kepada penulisan ataupun buku yang dihasilkan oleh Profesor Dr. Nur Hayati daripada UKM. Beliau melaporkan terdapat 267 spesies katak di Malaysia. Tidaklah sebanyak satu dunia tetapi di Malaysia ni lebih kurang 300 spesies katak ni berada di bahagian peninsula atau semenanjung Malaysia dan juga di Borneo. Okey. Doktor, sebab kita membawa pencinta dan juga mereka ni mungkin yang memang sangat berminat dengan katak ni sebagai
haiwan peliharaannya. Jadi doktor mungkin ramai komuniti di luar juga yang berminat sebegini dan yang menonton di Malaysia hari ini pun akan ada minat seperti Rena contohnya mungkin selepas ini. Nasihat doktor yang utamanya kepada pengumpul ini tentang bagaimana untuk memastikan bahawa selain daripada menjadi koleksi yang cantik sebegini tapi juga mengekalkan mereka ni dalam fungsi kehidupan alam sekitar ni doktor. Okey, sebenarnya dia ada pada pandangan saya, kita ada dua konsep yang berbeza lah di sini ya. Sebab biasanya pencinta kepada peliharaan, haiwan peliharaan seperti katak ni, mereka menyediakan persekitaran tu di dalam kurungan kan, di dalam captive macam ni lah yang dipaparkan ni di dalam kurungan. Okay. Tapi kalau kita merujuk kepada habitat sebenar, habitat di alam semula jadi, di hutan atau kediaman kita kan. Sebenarnya katak ni seperti Rina tadi beritahukan, spesies katak ni dia mempunyai keunikan tersendiri dan juga keperluan dia sendiri kan. Jadi kalau saya merujuk kepada peminat katak lah kan. Peminat katak yang ingin membela katak secara orang kata ni dalam kurungan kan, mereka kena kenal pasti dululah katak ni bagaimana dia punya ciri-ciri dia, dia punya sifat dia kan, barulah kita boleh memulakan kita punya minat. Kena kenal betul-betul. Betul-betul kena buat study sikit, kena kaji sikit, kena tahu. Contoh yang macam dalam paparan gambar ni, ini adalah tadi dimaklumkan African bullfrog, right? Betul. Katak ni saya nasihatkan kepada peminat katak, jagalah sebaiknya kalau di dalam kurungan ni, kerana kalau dia terlepas ke alam sekitar, dia sangat dia boleh memakan apa sahaja haiwan lain dan dia cepat sangat membesar. Membesar. Jadi kepada peminat katak yang memelihara African bullfrog ni, saya sangat menasihatkanlah ya, jagai dia sebaiknya, jangan terlepas macam tu sebab risau sangat di alam sekitar kita, tak semua spesies boleh beradaptasi dengan kehadiran invasive spesies lah kalau haiwan-haiwan daripada luar negara ni. Jadi dia menjadi satu pemangsa kepada katak-katak spesies yang berada dalam negara kita, local species. Jadi apa implikasinya? Kemungkinan katak-katak dalam kawasan persekitaran di tropika Malaysia ni akan menjadi makanan pula kepada katak yang kita bawa dalam Malaysia ni kan. Momo ni lah. Momo ni. Tapi itulah nasihat saya, kita terhalang minat seseorang itu kan. Sebab minat juga memelihara katak ni, tapi saya lebih concern kepada biarlah kita pelihara di alam semula jadi. Yang penting kita mesti kekalkan persekitaran itu untuk katak. Betul. Saya ada sediakan sedikit slide tadi ya. Kalau boleh kita tunjukkan spesies katak yang menjadi bioindikator di Malaysia, boleh ke? Okey. Mungkin kita boleh dapatkan seketika nanti. Boleh. Okey, sementara kita mencari visual yang dibekalkan doktor, mungkin doktor juga boleh ceritakanlah sedikit kan, dari segi bila menyentuh tentang katak ni sebagai bioindikator, adakah semua spesies yang ada di Malaysia ini boleh kita katakan sebagai bioindikator untuk ekosistem? Okey, umumnya seperti yang tadi telah diberitahukan, katak ni atau kodok dia ada ciri dia tersendiri kan. Jadi contoh yang saya bekalkan pada hari ini untuk dimaklumkan kepada semua, kita membuat kajian, contohnya kajian di kawasan restorasi Tanah Tinggi Cameron. Kita dapati dua spesies ini sebagai satu spesies yang boleh kita anggap sebagai bioindikator sebagai satu di kawasan habitat terganggu. Jadi macam contoh dalam gambaran ini dipaparkan katak puru. Ni katak ni biasa kita jumpa dekat kawasan perumahan kita juga kan. Setuju kan. Dan dia melompat perlahan-lahan kan. Sebab kodok ni kaki belakang dia pendek, jadi dia tak boleh melompat tinggi. Jadi
katak puru ni dia adalah katak yang boleh beradaptasi dengan kawasan yang telah terganggu. Jadi kalau ada kawasan yang dilapangkan, lepas tu dibina kawasan perumahan contohnya kan. Jadi kawasan yang ada simen, sejuk, katak ni lah yang paling mudah beradaptasi. Dia macam pioneer species lah. Dia datang, dia mula-mula akan menghuni kawasan tu. Dan yang keduanya di bawah tu adalah katak berjalur empat atau katak pisang lah kan orang kata. Katak ni juga adalah katak-katak yang mampu beradaptasi di kawasan yang terganggu kerana kawasan yang terbuka dia akan ditumbuhi oleh tumbuhan renek. Jadi katak ni katak pokok. Dia memerlukan kawasan yang berair, kawasan yang ada pokok-pokok renek untuk dia beradaptasi. Jadi dua spesies ni sangat mudahlah kita temui di kawasan-kawasan kediaman sebab bukan hutan kan. So ada dua lagi gambar, boleh kita tengok sekejap ke? Dua gambar lagi tu di dalam hutan. Dalam hutan. Dalam hutan. Doktor mungkin kita agak kekurangan masa di sini. Oh, okey, tak apa. Apa pun doktor, terima kasih di atas penerangan berkenaan dengan peranan dan juga fungsi katak ni. Kami mohon maaf sangat-sangat doktor. InsyaAllah kalau ada kesempatan kita boleh panjangkan lagi topik ini. Sebab saya percaya ramai dalam kalangan penonton hari ini adalah pecinta katak. Betul. Dan diam ke ataupun mungkin baru berputik minat itu. Seperti mereka bertiga ini yang setia saja mendengarkan dan membawakan koleksi mereka jugalah kan. Dan saya percaya mereka ni sangat luar biasa dengan minat yang sangat unik ini. Doktor, terima kasih banyak kerana bersama kami. Terima kasih, doktor. Sama-sama. Terima kasih juga. Okey, itu dia Profesor Madya Dr. Marina Muhammad Taub alias Muhammad Tah dari UPM di Fakulti Ekologi dan Pengurusan Hidupan Liar. Terima kasih juga kepada ketiga-tiganya ya. Terima kasih Hafizi, Mawar dan juga Iman bersama kita hari ini berkongsi minat mereka yang sangat unik dan luar biasa. Sekalilah Rina, sekali. Dah pegang sudahlah. Harapanlah kan selepas ini adakah nak tambahkan lagi koleksi ataupun nak ada lagi peliharaan haiwan yang baru. Mawar memang akan confirm tambah. Confirm tambah. Macam Mawar memang akan meneruskanlah minat ini. Tapi maksudnya membuka peluang kepada orang lain jugalah kalau nak tengok koleksi ni boleh ke? Boleh. Kita orang ada menyediakan petting zoo dekat Tasik Temuh Tapah. Okey. PZ di Lembah Kelang saja. Saya di Sepang dan actually saya pun menjual juga katak-katak fragment ni. Jadi Hanif, nak beli kan? Silalah jumpa Hafizi. Ke Fizi lah. Ya. Iman pun nanti dengan koleksi-koleksinya lah ya. Ya. Ini istimewa tau sebab manja. Dia dapat daripada wow, luar biasa. Ibunya lah ni ya. Okey. All the best. Terima kasih di atas perkongsian yang sangat luar biasa ini. Dan kita pun berjayalah buat Rina. Sekalilah Rina lah. Awak ni. Sekali. Cepat. Boleh, Mawar. Sekali Mawar. Awak Dua tangan. Ya Allah ya Tuhan. Okey.